Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jam 12 dah kita. Hari Khamis. Setiap 12 tengah hari kita ada Usrah Jiwa Sembang Zayan X Miasa. Miasa adalah satu badan NGO yang memperjuangkan penyakit-penyakit kesihatan mental dan juga memberi kesedaran kepada semua rakyat Malaysia mengenai pentingnya orang kata kesihatan mental kita. Alright, hari ini kita nak cakap mengenai tekanan di sekolah sejauh mana parahnya. Kan, sebab sekarang ni kita tengok kalau dekat social media memang terlalu parah lah. Terlalu parah sebab benda-benda yang kita tengok ni bakal memudaratkan generasi mendatang lah. Okey, dan apa yang kita nak kongsikan hari ni mengenai bully. Ini selalu berlaku di sekolah yang kita bawakan Presiden Miasa Puan Anita sendiri dan juga Puan Alia, salah seorang pejuang kita bersama dengan kita, dan secara mukadimahnya lah kita nak bertanya kepada Puan Anita sendiri. Boleh. Macam mana Puan melihat tekanan dekat sekolah ni boleh mempengaruhi pelajar sekarang ini dan pelajar akan datang? Macam Lin cakap tadi, banyak isu-isu yang bakal memberi kemudaratan kan. Boleh dikongsikan? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kan Lin, apabila kita bercakap tentang topik bully ataupun tekanan di sekolah ataupun isu kesihatan mental ni, sebenarnya sangat banyak berlaku tetapi masih kurang diperbincangkan. Kalau kita lihat bila media melaporkan tentang kes buli, baru kita melihat peningkatan perbincangan ini. Kalau tak, biasanya senyap tentang buli. Padahal walhal buli ini sangat sering berlaku di sekolah. Okey, jadi pertama sekali saya ataupun kami melihat tekanan pelajar-pelajar hari ini ataupun generasi hari ini sangat berbeza dengan generasi sebelumnya. Sudah tentu satu, sudah tentu kehadiran social media ataupun media sosial kita melihat maklumat ataupun informasi di hujung jari. Jadi apa saja yang pelajar-pelajar ingin tahu, apa saja yang mereka ingin perolehi, pelajari, semuanya berlaku dengan sangat mudah. Jadi tekanan itu lebih tinggi untuk mendapat keputusan atau prestasi yang tinggi. Kita dah tak ada alasan. Bukan seperti saya pada waktu itu. Mak, buku hilang, perpustakaan tutup, cikgu tak bagi balik buku. Susah nak mencari maklumat dan informasi. Kita tak ada buku rujukan, ibu belum beli. Jadi kita dah tak ada alasan dah. Jadi sudah tentu ini menjadi tekanan yang sangat berat sebenarnya, Lin, kepada anak-anak hari ini. Kenapa tak berjaya? Kenapa prestasi tak bagus? Semua dah ada, segala kemudahan dah ada. Jadi tekanan tu tinggi. Kemudian apabila kita dah mendapat contoh yang lain, kita banyak melihat pelajar hari ni bila dapat semua A, tekanan mereka lebih tinggi sebab ibu bapa pula mengharapkan exam ataupun peperiksaan selepas ni pun dapat semua A. High expectation. Kami melihat pelajar-pelajar di psychiatric wards. Kalau kita bertanya kenapa berada di sini, tekanan saya, Puan Anita, sangat tinggi. Saya dah dapat semua A, lepas tu saya di pressure lagi, tekanan saya untuk mendapat semua A lagi. Seolah-olah tidak mencukupi usaha yang saya berikan. Jadi Lin, ini tekanan ni tinggi, Lin. Betul. Kemudian keduanya, perbandingan banyak berlaku. Perbandingan dengan ahli keluarga ataupun adik-beradik yang lain ataupun sepupu sepapat yang lain. Kemudian perbandingan disebabkan oleh social media yang hadir pula, Lin. Oh yes, betul. Jadi banyak perbandingan, Lin, di situ. You can see the most beautiful woman, lelaki yang paling handsome, tempat-tempat holiday yang paling best. Jadi perbandingan tu banyak berlaku. Jadi ini menyebabkan banyak pelajar hari ni ataupun golongan muda ni berasa sangat tertekan. Jadi self-esteem, meragut keyakinan diri sendiri mereka sebenarnya, Lin. Jadi ini semua yang berlaku. Dan kemudian ini yang kita nak masuk topik ni, cyberbullying juga akan berlaku. So dia ada bully ni, bila kita cakap dia ada bully fizikal, bully verbal dan juga bully secara cyber lah, cyberbully kita tengok kan. So apa beza antara ketiga-tiga ni? Kejap je lagi. Kejap je lagi kita sama. Okay, lain dulu Hasbi Allah, Syarif Zero juga Arul Laroka. Terus bersama dengan kami di Zayan, destinasi nasyid anda. Zayan, sebelum 3 bertemuan kasih Selin Arifin. Kaulah Cinta Zain baru saja berlalu. Hari ni kita bercerita mengenai dalam Usrah Jiwa kita bersama dengan Puan Anita, Presiden Badan NGO Miasa, badan yang memperjuangkan penyakit-penyakit kesihatan mental, dan bersama pejuang kita hari ini Puan Alia, salah seorang mangsa buli juga di sekolah satu ketika dulu. Dan kita hari ini bercakap mengenai tekanan dan ianya boleh menyebabkan individu itu melakukan bully dan sebagainya ataupun dibuli di
di sekolah kan. Okey, tadi Lia ada tanya, bully ni dia ada macam-macam bully fizikal, bully verbal, bully cyberbully. Sekarang ni bully emosi. Mungkin boleh diterangkan antara perbezaannya Puan Anita? Boleh. Jadi sebenarnya kan Lin, yang paling penting di sini adalah, sudah tentu bully ni pelbagai ya. Kita melihat bully secara fizikal kita dah tahu kan, kita banyak melihat di media. Bully secara emosi, mungkin tidak memukul, tidak menendang, tidak menampar, tak menyentuh pun, tetapi hanya dengan kata-kata tu boleh sebenarnya memberikan tekanan yang sangat tinggi. Contohnya, individu pelajar tu datang sekolah hari kanak-kanak contohnya, pakai baju cantik. Dia ibu bapa dia dekat rumah dah bagi tahu, your outfit is really beautiful contohnya. Sampai kat sekolah kawan-kawan lain dengki. Jadi kata buruknya baju kau. Budak-budak ni Lin, dia lagi percaya kawan-kawan ni daripada mak bapak dia. Kenapa? Sebab bagi dia, you are my mom. Sudah tentu sebagai ibu kita akan memuji anak kita. Cakap yang baik-baik. Jadi anak-anak suka nak mempercayai apabila kata-kata itu keluar daripada ibu bapa mereka sendiri. Tapi kalau kawan-kawan cakap sahih, validate lah tu. Dia validate sebenarnya. Jadi daripada situ, itu sebenarnya yang berlaku apabila bully itu daripada segi bullying emotional ataupun daripada segi emosi. Cyberbullying ni dia teruk sebab apa tahu? Sebab kanak-kanak ataupun para pelajar hari ini sentiasa di social media, dan kemudian perbandingan itu berlaku, dan kemudian apabila cyberbullying berlaku, bermaksud penghukuman, kata-kata yang negatif, mereka mempercayainya Lin. Itu problem dia, dan komen-komen itu juga banyak, dan tak ada cara sebenarnya bagi mereka untuk menguruskan emosi. Nak berdaya tindak tu mereka tak pandai sebenarnya. Jadi bila ada perasaan marah itu, bila ada perasaan puas hatian itu yang menyebabkan mereka pula orang kata portray itu kepada individu lain. Jadi dia channel, dia project ataupun channelkan itu kepada rakan-rakannya lain ataupun individu-individu yang mereka rasakan mungkin boleh menerima, mungkin lebih lemah. Sebab kita tidak bully orang yang kuat. Kita akan bully orang-orang yang lemah lah. Lemah daripada segi mungkin tak tahu bagaimana nak berdiri ataupun defend diri sendiri. Nak urus emosi mungkin individu ataupun pelajar rakan-rakan yang kita nampak kurang asertif. Ini biasanya target bully-bully. Takkan kita nak bully orang yang memang kuat. Takkan kita nak bully orang yang memang keyakinan sangat tinggi. Jadi biasanya bully itu pun tahu siapa mangsa-mangsa dia. Dia begitu sebenarnya Lin. Masya Allah, itu dia antara yang perlu kita ketahui. Dan kita bawakan salah seorang yang dibuli ketika sekolah bersama dengan pejuang kita, iaitu Puan Alia sendiri. Okey, kita nak tahu Puan Alia ni mangsa bully ke yang membuli? Mangsa bully ya. Okey, tak adalah gurau je. Okey, so macam dari segi bully macam mana yang dihadapi oleh Puan Alia sebenarnya? Okey, zaman dulu sebenarnya tak sama dengan sekarang. Sekarang mostly cyber kan, cyberbully semua kan. Tapi dalam kes saya dululah, actually dia bermula daripada transaction, maksudnya perubahan. Sekolah rendah, sekolah campur. Campur kan. Tapi bila masuk sekolah menengah tu, sekolah asrama penuh. Sekolah agama pula tu. Jadi saya sendiri mengalami perubahan yang agak drastik. Kalau kecil, masa kita muda dulu, mungkin kita punya pergaulan tu mungkin lebih bercampur, lelaki perempuan. Mungkin cara kita belajar tu lain sikit lah. Masuk asrama penuh, semua dia satu kena buat sendiri. Buat sendiri. Lepas tu mungkin persekitaran dan pergaulan dan kawan-kawan sewaktu kat sekolah menengah tu lain sikit lah kan. Jadi masa tu mungkin daripada latar belakang keluarga saya mungkin lain sikit lah. So masa masuk sekolah tu mungkin kawan-kawan yang lain tu berasal daripada background yang lain. Mungkin tak sama sikit lah dengan saya. Jadi kat situ orang nampak saya lain sikit. Jadi bila waktu sekolah tu 5 tahun tu, saya dibuli dari segi macam ni, rakan-rakan saya akan panggil saya ni seorang yang pelik. Ngejek. Dia akan ejek, pelik. Jadi saya selalu dipulaukan sebenarnya. So kenapa? Dia ejek dari segi fizikal ke? Dia ejek kepandaian ke, akademik ke apa? Academically sebenarnya saya tak ada masalah sangat lah dari segi pembelajaran kan. Maksudnya okey je lah. Tapi dari segi lain, maksudnya kalau kita kat asrama tu, kalau kita pakai lain sikit je, orang tengok pelik, dia akan cakap kat belakang. Kita dia dengki sebenarnya. Boleh orang macam dengki sikit. Tapi kita sebenarnya kita membawakan diri kita yang biasa je. Kat rumah pun kita macam tu, kat sekolah asrama pun kita macam tu. Tapi mungkin orang lain nampak kita pelik berbeza sikit. Lain sikit. Puan Alia dari bandar ke?
maksudnya ada ke macam bully itu disebabkan ada kan benda ni pernah berlaku, anak bandar, anak ini dan Betul. sebagainya. Lagipun kali ni sekolah agama ni nak kena faham juga. Berbeza dia dekat situ. Alright, okey, boleh faham, boleh tangkap lah sebenarnya apa yang dia hadapi. Okey, teruskan. Tapi bukanlah nak cakap sekolah agama tak bagus, bukan. Dia tak ada langsung. Dia beza, dia lain. Dia lain sikit lah kan. Dia macam level knowledge agama yang kita ada macam gitu kan? Lebih mungkin lah. Okey. Lepas tu ada ketika apa tu, kadang-kadang tu pressure tu datang bukan daripada cikgu-cikgu sekolah kelas saya, tapi warden-warden asrama yang dekat asrama tu jugalah yang membuli. Yes. So ada ketika tu saya dimalukan depan. Okey, dimalukan ni kejap lagi kita sambung. Terus bersama dengan kami di Zayan, destinasi nasyid anda. Zayan 10.3 bertemu dengan Sislin Arifin. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama dengan kami di Usrah Jiwa, bersama dengan Presiden MIASA kita ataupun badan NGO yang memperjuangkan penyakit-penyakit kesihatan mental, pejuang-pejuang penyakit kesihatan mental, dan juga bersama dengan pejuang kita hari ini Puan Alia sendiri. Hari ini kita bercakap mengenai tekanan di sekolah yang boleh membawa parahnya individu yang dibuli di sekolah. Kan bila cakap pasal tekanan, dia memang ada berkait rapat dengan buli, dan Puan Alia sendiri adalah salah seorang mangsa buli di sekolah. Okey, tadi Puan Alia kata dimalukan yang macam mana tu, bukan saja dari rakan-rakan tapi juga warden, cikgu pun membuli. Macam mana tu? Buli yang macam mana yang mereka lakukan? Malu yang macam mana yang Puan Alia rasakan? Okey, mungkin dulu kaedah cikgu untuk ajar budak ialah panggil ke depan dan tunjukkan kepada student lain. Ni sebenarnya contoh yang tak baik. Kita tak boleh buat macam ni. Contoh lah macam tu. Itu yang apa yang berlaku kat saya lah. Jadi bila satu tahap tu saya dimalukan depan semua orang tu, saya punya self esteem dia memang turun lah. Insiden apa tu yang dimalukan tu, kalau boleh diceritakan? Insiden apa? Ada banyak sebenarnya. Okey, satu contoh. Salah satu general sebenarnya. Okey, macam mana cakap pasal jemur baju. Okey. Okey, mungkin mak saya lah kan. Mak saya memang seorang yang sangat menjaga saya lah. Actually dia jaga the whole family kan. So masa saya masuk sekolah asrama, biasanya kita kalau masuk sekolah asrama kan kita akan basuh baju sendiri, sediakan baju sendiri. Betul. Tapi tak, mak saya ni dia akan datang weekend, akan ambil baju saya, baju sekolah, bawa balik. Itu yang lain tu, Lin. Okey, faham. Special treatment lah kan. So dia akan ambil baju dah hantar balik. So saya memang tak pernah basuh baju kat sekolah, kat asrama. Saya tak pernah jemur baju. Tak adalah, semua ni disediakan untuk saya. Saya cuma pergi sekolah untuk belajar saja. Jadi saya rasa mungkin kawan-kawan yang lain ada sikit jealous kat situ kan. So melihat Puan Alia sebagai seorang anak yang manja, mungkin manja ataupun yelah, saya tak perlu nak melalui kesusahan tu kan. Betul, cuma saya kena belajar je kat sekolah. Jadi saya mula cerita dekat parents saya. Cakap, Mami, Daddy, tak boleh buat macam ni selalu. Malu sebab semua orang cakap Alia ni tak buat apa. Pergi sekolah je, tak ada pun nak basuh baju ke apa. Mengada kan, manja sikit. Tapi parents saya akan cakap, kan senang, Alia tak payah susah pun nak kena fikir pasal baju apa. Betul, kalau ada kemudahan. Yes, betul kan. Itulah yang saya cakap tadi. Waktu dulu mungkin berbeza dengan sekarang, ataupun mungkin situation ataupun sekolah-sekolah yang kita pergi ni kan mungkin lain daripada sekarang. Sekarang mungkin apa yang jadi kat saya dulu ni biasa je sebenarnya. Pergi asrama biasalah, datang, parents akan datang collect baju, hantar baju ataupun bila mereka bercakap bercakap di depan Puan Alia. Maksudnya bila cakap kau ni anak manja ke apa depan contoh? Pun ada. Okey, sebab bagi dia biasalah dia dah cakap macam tu. Alia ni biasalah tak payah basuh baju, contoh. Ataupun bila saya lalu je dekat bilik basuh kan. Tu setengah orang tak payah apa nak kena basuh baju. Kita ni je nak kena queue basuh baju. Contoh paling. Kenapa Yelin? Kenapa tu? Mazah sangat ni. Jadi sebenarnya mungkin nampak simple lah kan. Tapi benda-benda macam ni efek juga saya. Tapi bila saya bercerita kat parents saya, itulah jawapan dia macam tu kan. So saya terpaksalah menghadapi keadaan tu selama 5 tahun di sekolah tu kan. Cikgu kita lupa. Cikgu. Okey, kejap lagi kita nak sambung lah. Cikgu warden juga memalukan. Okey, memalukan dari segi macam mana tu? Kejap je lagi, okey? Terus bersama dengan kami di Zayan, destinasi nasyid anda.
Zayan 10.3 bertemankan Sislin Arifin. Masih lagi dalam Sembang Usrah Jiwa bersama dengan Presiden MIASA kita, satu badan NGO yang memperjuangkan pejuang-pejuang penyakit kesihatan mental, dan bersama pejuang kita yang pernah dibuli di sekolah dulu. Hari ini kita bercerita mengenai tekanan di sekolah yang boleh membawa parah kan kepada individu yang terlibat lah ataupun mangsa buli ni. Dan tadi pejuang kita Puan Alia ada berceritalah mengenai buli yang dia hadapi. Memang masa tu masuk sekolah agama dan macam-macam lah, mungkin treatment daripada ibu ayah sendiri menjaga Puan Alia dengan sangat baik walaupun berada di asrama kan, dan mulalah ada hasad, ada dengki, ada kata-kata yang tidak menyenangkan yang Puan Alia terpaksa hadapi. Dan bukan saja daripada kawan-kawan tapi daripada guru-guru, warden pun sama juga. Apa yang diorang buli tu, apa yang dimalukan oleh mereka ni, antaranya. Okey, kalau dulu kadang-kadang kita mungkin sebab sekolah tu sekolah agama kan, jadi dari segi pembelajaran semua kita tak boleh bercampur lelaki perempuan. Jadi mungkin masa tu saya ada lemah dalam certain subjek, so saya ada seek macam pertolongan lah daripada kawan-kawan ada yang lelaki. Jadi sebenarnya dalam kelas saja kita saya bertanya, saya cuba bertanya. So dalam kelas saya tu ada satu dua yang memang terror. Contohnya subjek maths kan. So saya tak reti tapi tak ada siapa yang boleh tolong saya tanya. So itu pun jadi isu tau sebenarnya. So masa tu pun macam tak faham kenapa benda tu isu besar sangat kan. Betul. Jadi bila sampai time kita ada macam briefing sekolah, so cikgu memang mention benda macam ni. Dia cakap tolong jaga sikit batas apa benda ni, and memang specifically tu meant untuk saya. And semua orang pun memang tahu benda tu lah. Tu salah satu yang jadilah sebenarnya. Ada banyak lagi lah yang jadi kan. Saya sebenarnya selalu ingat salah satu kisah Alia, mungkin Alia dah lupa. Bila dalam kelas, cikgu tu sendiri berkata, kalau kita tengok dekat ampayan luar ni, tak ada pula baju Alia dekat sini. Perlu ke? Highlight macam tu. Perlu kan Lin? Apa objektif dia Lin di sini? Masya Allah. Nak memperlihatkan kelemahan, kekurangan Alia lah mungkin di situ kan. Tapi ianya memanglah Puan Anita memberi impak dan kesan kepada kesan individu yang dibuli itu. Antaranya kalau kesan, okey. Jadi pertama, sekejap lagi kita boleh mendengar kupasan Alia sendiri walaupun kalau kita mendengar luahan Alia hari ni Lin dan semua, mungkin kita dengar bergelak ketawa, dengar beliau pun tersenyum berkongsi, tetapi kita tidak faham Lin, kesan dan impak tu besar Lin, dan lama sebenarnya, dan mungkin kita tak melihatnya secara langsung, yang mungkin impact tu bukan sekarang. Jadi kita panggil ini delayed trauma kadang-kadang. Jadi inilah yang berlakunya PTSD, post traumatic stress disorder. Post dia selepas, kadang-kadang bertahun-tahun lamanya Lin. Kenapa? Contoh dalam contoh ni, situasi ni, buli sewaktu muda, sewaktu di sekolah, kita sebenarnya tak tahu bagaimana nak menguruskan emosi ni. Kita sebenarnya tidak tahu bagaimana nak berdaya tindak. Kita tak tahu kesan terhadap kita. Bila kita dah membesar, kita dah lama, baru kita melihat kesan tu sebenarnya, sebab itu adalah satu trauma dalam kehidupan. Okey, jadi itu adalah kesan psikologi. Jadi mungkin akan menjadi murung, mungkin akan menjadi anxiety, dan juga sudah tentu mungkin akan mendapat PTSD dan juga adjustment disorder. Tadi Alia dah cakap daripada sekolah yang bercampur co-ed, kemudian masuk sekolah menengah ni, bukan saja sekolah agama, sekolah berasrama penuh pula tu. Jadi itu perubahan yang mendadak buat seorang insan yang sangat kecil Lin. Dan kita juga dulu-dulu lah Lin, kita sebagai ibu bapa pun kita tak tahu bagaimana nak berkongsi kepada anak-anak, bagaimana nak mengajar. Bagi kita, okey, daripada sekolah rendah masuk sekolah menengah, pergi je lah belajar, itu je. Kita tak ada nak buat orang kata safe space, nak berkongsi dengan anak bagaimana nak membina keyakinan diri. Kalau budak-budak cakap macam tu, apa tindak balas kita, respon kita bagaimana. Jadi ini tidak diajarkan. Jadi kita tidak fully equipped sebenarnya nak mengatasi dan menangani. Apatah lagi warden dan cikgu yang lebih dewasa Lin. Sebagai ibu bapa, kita menyerahkan tanggungjawab itu kepada cikgu dan warden, dan mereka pula yang sebenarnya memberi tekanan kepada para pelajar tersebut. Betul. Okey, yang keduanya sudah tentu kesan daripada sosial. Bila individu itu dah dibuli, kita sudah tentu cenderung untuk bersendirian. Betul. Kita berasa takut. Kita tak tahu siapa insan-insan yang kita boleh percayai. Kalau guru dan warden pun berkata begitu kepada kita, apatah lagi pelajar Lin. Betul. You are not leading through example. Betul. Kita tidak menjadi exemplary. Kita sebagai guru, kita sepatutnya menjadi contoh yang baik, teladan yang baik, memberikan panduan kepada para pelajar, tetapi sebaliknya kita membuat the opposite. Jadi ini sebenarnya kesan-kesan dia Lin. Alright. Sudah tentulah bukan semua guru
guru begitu. Sudah tentu. So jadi ada mungkin lah yang tidak memahami, yang tak tahu nak definisi bully ni. Dia kadang-kadang dia mungkin tak sedar dia juga membuli. Dia mungkin tak tahu yang apa yang dia buat itu adalah membuli sebenarnya kan. Okey, kejap lagi Lin nak tahu daripada Puan Alia sendiri, bila kena bully ni kan, bila bertahan tu, ada tak macam, yelah, ada budak-budak macam Lin sendiri, kalau kadang-kadang kita dibuli ke, kita ditekan emosi kita nak keluar daripada environment tu. Betul. Kita tak nak berada di situ kan. Macam Puan Alia sendiri, bagaimana handle situasi itu? Kejap je lagi, okey? Terus bersama dengan kami di Zayan, Destinasi Nasyid anda. Yang 10.3 bertemankan Sis Lin Arifin. Sepohon kayu Saujana baru saja berlalu. Lagu favourite Puan Anita. Okey. Bersama dengan Presiden Miasa kita, satu badan NGO yang memperjuangkan orang kata pejuang-pejuang penyakit kesihatan mental, dan juga bersama pejuang kita hari ini Puan Alia. Hari ini kita bercakap mengenai tekanan di sekolah yang boleh membawa keparahan dalam seseorang individu yang yang menjadi mangsa buli lah. Macam Puan Alia sendiri tadi macam-macam lah. Bully fizikal, bully fizikal ada? Tak ada. Bully fizikal tak ada. Bully verbal emosi dan sebagainya. Dia macam Puan Alia sendiri kan, bila orang berkata-kata secara direct kan, membuli secara direct, ada tak macam Puan Anita melawan ke, ataupun nak justify, nak clarify, ataupun bertahan sahaja, ataupun nak duduk lagi dalam environment tu yang kita rasakan toxic tu? Okay, so waktu dulu saya tak ada banyak pilihan sangat, sebab saya rasa masa tu saya bergelut tu seorang diri. Jadi saya tak mampu nak lawan semua orang yang di sekeliling saya tu. So saya tahu saya nak bertahan sekolah kat situ lama lagi. So macam mana pun saya kena adapt dengan situation tu. Tapi Alhamdulillah sewaktu tu apa-apa yang terjadi kepada saya ada tempat untuk saya luahkan saya punya masalah tu, which is mak ayah saya, especially ayah saya. So saya rasa masa tu ayah saya sangat membantulah. Sebabnya setiap kali apa-apa yang jadi, maksudnya ada cikgu mention apa-apa pasal saya lah, so saya akan selalu refer ke ayah saya. Dan dia pun juga mengambil langkah yang sangat yang sepatutnya lah, saya rasa, sebab dia akan datang ke sekolah, dia akan confront cikgu tu, dan dia akan berbincang. So dekat situ saya tahulah bahawa benda tu sebenarnya bukan salah saya. Saya tak buat apa salah pun, tapi mungkin cikgu tu ada tersalah, ada buat benda yang tak sepatutnya buat lah kan. Jadi saya rasa tu salah satu sebab, salah satu macam ni kekuatan saya waktu tu, untuk saya harung 5 tahun. Tapi macam mana Puan Anita, kita sekarang ni kan, kalau benda-benda macam ni berlaku di sekolah kan, mak-mak dulu generasi dulu, kalau kau benda ni pun tak boleh hadap, benda ni kau tak boleh hadap kan. Dulu kita orang lagi lah macam mana Puan Anita, kita nak berhadapan dengan insan-insan sebegini? Okay, dia macam ni tau Lin. Saya sendiri, saya jujur, saya sangat memahami tentang isu bully ni. Saya pun dulu sebenarnya tak ambil kuat sangat tau bully ni. Saya tak tahu kesan dan impak dia sangat berat. Setelah saya menubuhkan Miasa dan mendengar daripada kisah-kisah pejuang sendiri, bully sewaktu kecil, kesannya hari ni apabila dewasa. Dan di situlah pertama kali baru saya sedar bahawa kesan bully ni is very real. Itu pertama. Keduanya, mungkin Allah nak menguatkan lagi perjuangan saya. Anak saya sendiri dibuli. Dan apabila anak saya sendiri dibuli, dan saya rasa saya punya turning point itu berlaku apabila pada awalnya saya kongsi apabila anak saya berkongsi pada awalnya secara jujur saya dengan suami saya marah anak saya. Bukan marah teruk, tapi marah macam, why didn't you stand up for yourself? Sebab kita merasakan kenapa anak kita tak boleh berdepan dengan bully tu. Jadi itu reaksi pertama kita, Lin. Biasalah sebagai ibu kan, saya kata kenapa tak lawan, kenapa tak fight for yourself. Dan kemudian pada suatu dah beberapa kali kejadian-kejadian ataupun situasi itu berlaku, tiba-tiba satu hari waktu saya di dapur, anak saya turun duduk di meja makan, dia terus breakdown dan dia kata, Mami, dia kata, I'm very tired, I cannot do this anymore. Hati saya sebagai seorang ibu, Lin, shattered. Dan di situlah baru saya mengambil langkah yang sangat proaktif. Sebab pada mula ni saya fikir saya nak perkasakan anak saya. Jadi saya tak nak masuk ke dalam situasi tersebut. Saya perkasakan anak saya, memberitahu dia cara untuk nak menangani dan mengatasinya. Dan kemudian bila dia memberitahu saya dan dia breakdown, di situ baru saya sedar bahawa dia tak mampu. Dia tak mampu sebenarnya. Dan daripada situlah saya mengambil langkah proaktif seperti apa yang Puan Alia katakan tadi. Bapanya, iaitu bapa saya juga, di mana langkah proaktif bertemu dengan guru. Tetapi ini
this is the problem ya. Apabila saya pergi ke sekolah, bertemu dengan guru, bertemu guru kelas, mantan guru kelas, bertemu dengan guru disiplin, sehingga akhirnya saya bertemu dengan CEO sekolah tersebut, tidak ada langkah-langkah proaktif yang dijalankan. Tapi alhamdulillah, dia punya privilege adalah saya dapat menukarkan anak saya ke sekolah yang baru. Jadi tidak semua orang ada privilege ni, Lin. Tidak semua orang dapat. Jadi macam Puan Alia katakan tadi, sebab bila dia tahu dia tak ada pilihan. Jadi dia terpaksa bertahan. Tetapi kita nak kena faham ya, apa yang saya lihat daripada perjuangan Alia sewaktu di sekolah adalah dengan tekanan yang beliau hadapi, dengan perjuangan beliau seorang diri, Lin, dia sebenarnya memberikan kekuatan dan semangat juang yang akhirnya Alia berjaya di sekolah. Dan saya dan Alia mungkin boleh berkongsi selepas ini untuk memberi inspirasi sebenarnya kepada para pelajar, anak-anak di luar sana. Jangan kalah. Jangan merasakan bahawa anda dibuli, anda tidak boleh berjaya. Boleh, dan semangat juang itu perlu tinggi, dan sistem sokongan daripada ibu bapa dan adik-beradik itu perlu kuat. Dan insya-Allah. Tapi betul lah, mental capacity orang berbeza. Mungkin macam anak Puan Anita, kemampuan dia tak kat situ saja, dan dia perlu keluar dari environment yang toxic itu. Tapi macam Alia sendiri, walaupun environment toxic, you memilih untuk bertahan. Akhirnya berjaya juga, dan akhirnya membentuk satu ketul Alia yang kuat lah. Okay, kejap je lagi kita nak bercerita mengenai itulah kisah inspirasinya daripada dibuli, berjuang berseorangan, akhirnya berjaya. Kan kejap je lagi kita nak kongsikan bersama dengan anda. Terus bersama dengan kami di Zayan, destinasi nasyid anda. Hari ini kita bawakan Presiden Miasa, badan NGO yang memperjuangkan pejuang-pejuang penyakit kesihatan mental, dan juga bersama pejuang kita hari ini, driver kita hari ini, Puan Alia. Sebenarnya mereka berdua ni adalah adik-beradik ya. Saya macam baru tahu sebenarnya. Kakak pula. Tadi dia kata bapa yang sama kan. Okey, masya-Allah. Tapi ingat dah dapat tangkap dah tadi, sebab muka macam tak berapa sama sebenarnya. Okey, kita nak bertanya kepada Puan Alia, kan tadi memang dah kena buli dan sebagainya, dan memilih untuk bertahan, berjuang seorang diri, dan akhirnya menjadi katanya pelajar cemerlang atau pelajar terbaik di sekolah. Macam mana boleh susahlah nak digest benda tu kan, sebab macam Lin sendiri, kalau saya berada dalam toxic environment, saya memilih untuk keluar, tapi Puan Alia memilih untuk duduk di situ, belajar, berjuang, dan kuatlah akhirnya berjaya. Macam mana lalui benda tu? Okay, so macam saya cakap tadi lah, sebenarnya salah satu faktor yang memberi saya kekuatan waktu itu untuk teruskanlah kehidupan saya dan 5 tahun tu sebenarnya ialah sokongan daripada ahli keluarga saya dan mungkin kawan-kawan yang paling rapat dengan saya. Sebab saya rasa waktu tu kalaulah saya meluahkan masalah yang perasaan saya tu dekat mak bapak saya, tapi saya tak dapat persokongan daripada diorang, saya tak rasa masa tu saya boleh bertahan. Tapi ada kawan sebenarnya dekat sekolah tu. Okey, sewaktu tu saya sebenarnya saya dipulaukan. Most of the time saya dipulaukan, tapi saya memang ada few je kawan baik. And masa itu saya memang mengalami satu masalah untuk nak percaya orang tu. Saya memang betul. Sebenarnya saya ada masalah tu sampai sekarang. Saya memang tak ramai kawan, kalau sejujurnya lah kan. And saya memang susah sangat nak open up dekat sebarang orang, yang cuma yang dekat dengan saya lah sampai sekarang. So saya rasa tu salah satu kesan lah. Jadi masa dulu tu apa-apa yang jadi tu memang kawan baik saya adalah waktu tu. Sebab of course kita pun kena ada 1 atau 2 kawan yang boleh meluahkan. Boleh meluahkan, yang tolong kita waktu tu kan. So saya rasa macam tu lah. So 5 tahun berjuang, akhirnya menjadi pelajar cemerlang. Bagaimana reaksi mereka, orang sekeliling kat sekolah tu? Itulah, alhamdulillah lah. Exam pun saya okey, SPM semua kan. So waktu berapa A waktu tu? Kejap, 8 kot saya tanya. 8 E something. 8 1 B macam tu lah. Saya pun dapat ialah pelajar cemerlang untuk certain subjek macam tu kan. So masa tu ada cikgu yang datang congratulate saya, semua, dan kawan-kawan pun tiba-tiba yang tak berapa rapat tu pun datang kan. Datang, tapi saya okey je. Saya okey je. Macam tu lah. Itu dia. Jadi okey, macam Puan Anita sendiri kan, pastilah benda ni perlu kita tangani, dan perlunya datang dari tanggungjawab ni perlu datang dari segenap masyarakat lah, maksudnya semua pihak semua pihak sekolah, cikgu, rakan sebaya,
guru-guru, badan-badan NGO, ibu bapa. Ibu bapa, yes. Okey. Bagi saya pihak sekolah memainkan peranan yang sangat penting. Dua pihak pihak sekolah dan juga ibu bapa. Pihak sekolah sebenarnya perlu ada satu dasar ataupun garis panduan ataupun prosedur yang jelas apabila ada kes buli yang berlaku di sekolah. Dia kan Lin, bila berlakunya buli, dia tak boleh tunggu. Dia kena terus berikan intervensi. Kita kena terus address the issue. Sebab ini yang saya lihat kemudaratannya. Apabila kita lambat menangani dan mengatasi. Sebab bila kita lambat, si pembuli tu dia terus buli. Kesan dan impaknya lagi lama kita tunggu sebenarnya lagi teruk kepada yang dibuli. Dan apa yang saya lihat apabila pihak sekolah tidak tahu bagaimana nak menangani dan mengatasi, inilah kesan yang berlaku. Okey. Impak tu adalah isu kesihatan mental, adalah trauma, adalah anxiety, adalah kebimbangan yang melampau, adalah self-esteem ataupun keyakinan diri menurun. Tidak mempercayai orang lain, berasa tidak selamat. Sekolah ni Lin dan semua perlu satu environment ataupun persekitaran yang selamat bagi para pelajar. Kalau sekolah bukan tempat selamat, di mana tempat selamat? Betul. Keduanya adalah ibu bapa sendiri. Jadi ibu bapa perlu ada membina satu relationship ataupun apa kita panggil perhubungan yang baik dengan guru-guru. Jadi kalau apa-apa yang berlaku di sekolah, guru-guru boleh memberitahu ibu bapa boleh memberitahu guru apabila berlaku sesuatu di rumah. Dan kita berdua berkolaborasi, ada satu perhubungan yang baik dan intervensi itu dapat diberikan secara lebih efektif. Ibu bapa pula jangan cepat menghukum anak-anak. Datang daripada satu sifat yang empathy, mempercayai apa yang berlaku, situasi anak-anak itu bagaimana, bagi mereka merasa didengari. Kalau kita bersifat dismissive kerana itu banyak berlaku, itu yang menyebabkan anak-anak tidak ada tempat yang selamat, Lin. Jadi itu yang menjadi berdiam diri, tak berkongsi, tak tahu ke mana nak pergi. Kemudian mekanisme coping yang tidak sihat, yang tidak baik berlaku. Betul? Bukan saja membuli orang lain, mungkin habit merokok, mungkin penyalahgunaan dadah, mungkin benda-benda yang lain yang tidak baik berlaku. Sebab apa? Sebab mereka tak ada tempat nak pergi dan kemudian kita kata bukan salah kita. Sudah tentu salah kita. Sudah tentu kita menyumbang sebenarnya, Lin. Dan sudah tentu orang kata pihak-pihak yang lain itu adalah pihak-pihak NGO seperti kami. Kita kena perkasakan, kita perlu membuat perbincangan ini secara terbuka, Lin. Sebab bila kita membincangkan dia secara terbuka, kita sebenarnya push pihak-pihak yang berkenaan untuk membuat sesuatu. Ini yang kita perlukan. Tempat yang selamat di rumah, tempat yang selamat di sekolah, sudah tentu. Itu dia. Alright. Okay, jadi jangan ambil enteng lah hal buli di sekolah ini. Dan saya tahu buli ni bukan berlaku di sekolah je. Kat tempat kerja pun ada, dalam perkahwinan pun ada dan sebagainya. Tapi kita kena faham dulu kes buli ni, dan yang daripada bangku sekolah ni lagi ia perlu ditangani lah. Sebab kalau tidak, dia akan membawa kepada generasi akan datang. Bila anak tu membesar, dia pula akan menjadi pembuli. Kita pun tak tahu kan. Dan dia akan terus menjadi pembuli ataupun mangsa itu sendiri bertukar menjadi pembuli. Lin, mungkin tadi kita tertinggal satu untuk para pelajar sendiri kan, Lin, kalau mereka melalui situasi yang dibuli sekarang ni, mungkin salah satu perkara yang saya nak memberitahu, para pelajar ataupun ibu bapa, kalau anda sedang mendengar, kalau anda dalam situasi buli, tolong luahkan dan berkongsi dengan individu-individu yang anda percayai, orang dewasa terutamanya. Ia boleh menjadi guru, ibu bapa, ibu saudara, nenek, sepupu yang dewasa, tak kisahlah, asalkan anda luahkan. Sebab jangan sekali-kali berasa takut ataupun malu untuk mendapatkan bantuan. Sebab macam Puan Alia katakan tadi, apa yang berlaku sekarang ini bukan salah anda. Buli ni bukan sesuatu yang kita perlu terima, bukan sesuatu yang pihak sekolah perlu terima. Ini adalah sesuatu yang kita perlu berbuat sesuatu. Jadi jangan biarkan tindakan negatif orang lain itu merosakkan kita ataupun merosakkan keyakinan kita, merosakkan kehidupan kita. Dan juga pelajari bagaimana nak menguruskan emosi dengan baik. Sebab ini saya banyak lihat apabila kanak-kanak tidak diajar cara pengurusan emosi yang baik, dia terbawa sehingga dewasa, Lin. Bila dah dewasa masih tak tahu bagaimana nak menguruskan emosi. Ini yang berlaku. Tiba-tiba marah, mood swings, menjadi kita pula membuli orang lain daripada bully daripada orang kata perspektif dewasa lah. Jadi ini banyak berlaku. Jadi
luahkan, bercakap dengan orang yang anda percayai dan tahu bahawa ini bukan salah anda. Saya rasa ini penting untuk pelajar-pelajar tahu. Itu dia. Alright. Jadi kepada kalau kes-kes macam ni, Puan Anita boleh walk in terus ke dekat Niasa? Okay, boleh walk in terus. Jadi kita di section 16 sekarang ni di PJ, dan juga kita berpusat juga di Kuala Nerus, Kuala Terengganu. Tapi apa-apa pun boleh terus hubungi talian kami 1800 1866 24 jam 7 hari seminggu, Lin. Alright, itu dia. Alright, jadi hari ni topik bully mudah-mudahan memberi kesedaran kepada kita semua. Kita minggu depan akan ada yang kita nak bawakan, borderline personality disorder. Ini pun sesuatu yang mungkin kita ramai lagi belum cakna. Diteruskan bersama dengan Ustra Jiwa minggu hadapan jam 12.30 hari Khamis. Terus bersama dengan kami di Zayan, destinasi nasyid anda.